بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, tuan dan puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nas'alullah ta'ala an yataqabbala minna a'malana as-salihah. Moga Allah terima semua amalan kebaikan kita, insya-Allah. Tuan dan puan yang dirahmati Allah, sambung bicara kita pada pertemuan yang lalu, masih pada bab tauhid. Telah kita definisikan apa makna tauhid, dan telah kita sebut dua syarat sah tauhid, iaitu yang pertama, bahawa seseorang itu tidak boleh menjadikan selain daripada Allah sebagai sandarannya, pentadbirnya, tempat untuk dia tenang kembali kepadanya, kecuali Allah sahaja. Alla yattakhidhal insanu min dunillahi rabban. Ar-Rabb adalah pentadbir. Maka sesuatu hajat kita hanya boleh kita sampaikan kepada Allah, yakni pada perkara yang tak mampu diuruskan oleh manusia, seperti meminta ampun, minta rahmat, minta dipermudahkan urusan. Adapun memohon bantuan sesama manusia pada perkara-perkara zahir itu dibenarkan, di mana kata Nabi, kata Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah atas perkara baik dan perkara yang membawa kepada taqwa. Jangan terlalu umumkan, di mana isu yang berlaku apabila ada orang kata kalau boleh minta tolong dengan manusia, kalaulah tak boleh minta tolong langsung dengan manusia, berapa ramai dah manusia yang syirik. Boleh minta tolong dengan manusia, betul, tapi ada had. Sampai orang yang dah mati pun terus nak minta tolong lagi, yang ni tak boleh, tak ada dalil. Umumkan tak betul, tak betul. Ya, ada di sana orang-orang yang zahir mereka mati, tetapi mereka seperti hidup di dalam kubur sana. Tapi bagaimana keadaan hidup mereka, kita pun tak tahu. Allah sebut, jangan kamu kata kepada orang yang syahid di medan perang itu mati, bal ahya, mereka hidup. Adakah hidup mereka macam kita yang boleh tolong orang, boleh bangkit keluar pada kubur, boleh selesaikan urusan? Sebab itu tidak betul kalau kita boleh bertawassul dengan kubur, boleh pergi minta dengan tuan kubur untuk mudahkan urusan kita, jadikan dia perantara antara kita dengan Allah. Ini tidak benar. Akhirnya kita berasa lebih tenang dengan si mati berbanding Allah. Kenapa tak minta dekat Allah tu? Ya Allah Maha mendengar, macam mana pun kelaku kita, besar mana pun dosa kita, mohon ampun dengan Allah. Tak boleh mohon ampun dengan yang lain, termasuk Nabi SAW. Nabi hanya boleh tolong minta ampun untuk kita daripada Allah. Yang kedua, di antara syarat sah tauhid ialah tak boleh seorang itu menjadikan selain daripada Allah sebagai kekasihnya. Taat kepada selain Allah itu lebih daripada taat kepada Allah. Dia pulun buat sesuatu yang selain Allah lebih daripada apa yang Allah panggil, apa yang Allah suruh, apa yang Allah minta. Yang ketiga,
Sambungan untuk hari ini, bahawa seseorang itu alla yattakhidhal insanu ghairallahi hakaman. Seseorang itu tidak menjadikan selain daripada Allah sebagai tempat berhukum. Hakaman ni sebagai pengadil, memutuskan sesuatu dalam hidup dia. Kira-kira dia ada dua pilihan, pilihan pertama dan kedua, maka siapa yang harus dia rujuk? Allah. Dia nak pakai ke dia tak mau pakai, dia kena rujuk siapa? Arahan Allah. Ni duit ni dia nak ambil ke tak ambil? Rasuah, dia kena rujuk siapa? Allah. Maka dia jangan cari pengadil selain daripada Allah, rosak hidup dia. Qala Allah Ta'ala afa ghayra Allah abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaykumul kitaba mufassala. Katakanlah wahai Muhammad, apakah selain Allah aku masih mencari hakaman, tempat pemutus hukum, sedangkan dialah yang telah menurunkan kepada kamu kitab mufassalan secara terperinci. Yakni bila ambil hukum selain Allah, kita telah menjadikan selain Allah sebagai tempat bersandar. Walhal hukum-hukum Allah telah wujud sejak Nabi SAW menerima wahyu, diamalkan, tinggallah sampai satu masa hukum Allah hanya dibukukan, difatwakan, disusun dengan kemas di dalam kitab-kitab, tetapi tidak dilaksanakan. Seremeh arahan menutup aurat pun kita tak boleh buat. Maka jangan sembanglah lagi besar, nak sebat orang zina kan, nak kerat tangan orang, oi lagi dia kata tak boleh. Nak suruh tutup rambut pun dia kata ni hak depa ni, nak buat macam mana ni? Jangan kongkong wanita. Keluar mai berduyun, kumpulan-kumpulan pendokong hak asasi manusia. Siapa yang nak menjaga hak Allah? Sedangkan kata Allah, kewajipan kamu terhadap aku adalah menyembah aku, patuh. Dan apa yang aku kena buat untuk kamu ialah memasukkan kamu ke dalam syurga. Maknanya kita kena patuh Allah, balasan dia syurga. Baik hari ni tak patuh, agak-agak nak dapat apa? Tak mau buat undang-undang, kita boleh buat macam-macam undang-undang, hak laju Parti 10 apa, laju sikit bukan nak bahaya sangat pun lah. Saman kadang keluar kereta, keluar apa, naik motor tu kat simpang tak berhenti letak kaki pun salah. Tak ada kereta ni, tak ada kereta sampai simpang keluar terus. Kalau ada polis salah. Kereta ratu lah. Allah minta ambil tawatu ke? Dah. Stok Arab waktu nak keluar je, balik rumah tak apa. Hak tu je, untuk menjaga kehormatan wanita, lelaki dan wanita, supaya tidak dilihat anggota-anggotanya yang diminta untuk ditutup, kerana itu boleh mengganggu ketenteraman masyarakat. Contoh, jadi macam mana kita nak mengaku kita hamba Allah sedang kita tak buat arahan Allah? Macam mana kita nak mengaku saya kerja dengan tu syarikat tu, tapi baju syarikat tu bagi pakai, suruh pergi kerja dia tak mau pakai, suruh main pukul 8 dia main pukul 10, suruh balik pukul 5 dia balik pukul 4. Apa bukti dia kerja di syarikat tu? Kalau dia duk melanggar, kalau dia duk ketegang, kalau dia tak ikut apa yang diminta oleh majikan dia, nah apa dalil kita hamba Allah? Apa bukti kita boleh masuk syurga Allah? Kalau apa yang Allah perintahkan tidak disambut dengan baik,
tidak dilaksanakan dengan sempurna. Kata Allah dalam surah Al-Ahzab jelas, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah, tidak boleh bagi orang yang beriman lelaki dan perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, jika Allah dan Rasulnya telah memutuskan sesuatu arahan, suatu perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka ada pilihan terhadap perkara itu. Cukup kalau kita bagi contoh lebih jelas. Allah suruh kita salat, tiba-tiba ada orang pilih kata, saya subuh saya tak mau solat, saya solat maghrib je, senang. Maghrib ni relax, habis kerja dah apa semua. Subuh lohor ni tak boleh. Dia boleh pilih lah. Agak-agak selesai dah dia sembahyang maghrib saja. Berimankah dia solat maghrib saja? 4 solat lain dia tinggal? Tak. Maka sama dengan salat adalah arahan Allah yang lain. Tak ada bezanya kecuali pada pelaksanaan. Solat macam ni, puasa macam ni, hudud macam ni, qisas macam ni. Apabila lengkap 3 syarat utama tadi, jadikan Allah sebagai Tuhan pentadbir kita, jadikan Allah sebagai kekasih untuk kita sayang dan cinta, jadikan Allah sebagai tempat kita rujuk segala hukum hakam kehidupan kita, maka hasilnya ialah at-tauhid yuharrirul insan. Tauhid ini akan memerdekakan manusia daripada setiap ikatan yang membelenggu dia, kerana dia hanya duduk dengan Allah. Lalu dia tidak takut untuk menegur kerana hilang jawatan, kerana dia dengan Allah. Dia tak takut untuk membetulkan sesuatu yang salah, bimbang kalau hilang gaji dia. Dia tak takut untuk bercakap benar walaupun dibenci oleh manusia. Untuk apa dia kekal dengan jawatan yang tinggi, kekal dengan gaji yang besar, kekal disukai oleh orang ramai, tetapi dia memurkakan Allah? Lantas dia menjadi hamba kepada jawatannya, hamba kepada gaji dia, hamba kepada manusia yang suka kepada dia kalau dia berdiam diri. Lepas tu dia angkat tangan mohon doa daripada Allah. Anna yustajabulah, macam mana doa dia nak diperkenankan? Ya Rabb. Maka seperti yang Nabi sebut, jika engkau melihat perkara yang mungkar, ubahlah dengan tangan, yakni kuasa kamu. Jika tak mampu, ubahlah dengan mulut, iaitu menegur. Tak mampu juga, jangan setuju dengan mereka. Bencilah dengan hati, dan itu selemah-lemah iman, kata Nabi. Maknanya, kalau mulut pun tak boleh tegur, tangan pun tak boleh ubah, hati pun tak mau benci, sayang ni geng kami, ni pok kami, maka dia tak ada iman. Kalau hanya dengan hati benci pun selemah-lemah iman, tapi hati tak benci lah, itu menafikan iman. Ya Rabb. Yang kedua, di antara hasil tauhid yang memenuhi 3 syarat utama tadi, tauhid akan membentuk peribadi yang seimbang. Seorang yang bertauhid, diri dia akan dibentuk menjadi seimbang. Yang ini akan menyebabkan kehidupannya menjadi jelas, tidak terpesong, sama ada dia terlalu ke kanan sehingga meninggalkan apa yang patut dia buat daripada hidup dunia, atau terlalu ke kiri sangat sehingga berpaling daripada apa yang wajib dia buat untuk akhirat. Seimbang dalam erti kata,
Dia meraihkan semua hak. Hak Allah, hak manusia. Manusia pula terbahagi kepada banyak. Yang dalam rumah dia, tepi rumah dia, yang jauh tapi ada hubungan qarabah, adik-beradik. Dia dengan orang bawah dia kalau dia puas, dengan orang atas dia kalau dia bekerja. Keseimbangan dalam hidup terhasil daripada kefahaman tauhid. Maka dalam dia beribadah, dia memberi hak pada tubuh badan dia, memberi hak pada anak isteri dia, memberi hak pada kerja dunia dia. Dalam dia berdunia, dia memberi hak pada Allah. Bila Allah panggil, dia tinggal tak dunia dia, dia pergi dekat Allah. Bila Islam memerlukan hartanya, dia sumbang hartanya. Bila Islam nakkan tenaganya, dia bersedia untuk memberi tenaganya. Ini yang dinamakan al-insanul mu'tadil, manusia yang seimbang, duduk di pertengahan yang kita bicara tentang al-wasatiyah dahulu. Banyak sembahan ini memberi keraguan. Bahkan dalam banyak-banyak sembahan itu ada beza pula antara sembahan pertama, kedua, ketiga. Di satu tempat ada 5 tokong contoh. Yang ni lagu mana dia? Hak ni yang lebih kemas, hak ni sederhana. Hak ni hal-hal macam ni, yang ni hal-hal macam tu. Begitukah Tuhan? Macam kita duduk tang kaunter mana, tu je kita boleh buat. Saya jaga kaunter tiket, yang kau ni jaga kaunter suhu, seorang lagi jaga kaunter apa-apalah. Nak main cek suhu kat saya kata tak boleh, kena cek belah ni. Dia bahagian suhu, saya bahagian tiket. Pergi cek tang ni dulu, saya baru main tang ni. Tu kita kan boleh buat semua. Nah, maka apa beza manusia dan apa yang dia sembah selain daripada Allah? Kalau berbeza-beza peranan dia, kemampuan dia. A'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Allah tanya, adakah Tuhan-Tuhan yang berbeza-beza itu, yang banyak dan berbeza-beza itu lebih baik, ataupun Allah yang satu, yang gagah, yang kuat? Pi jumpa kawan ni semua dia boleh. Contoh perbandingan manusia. Ada doktor ni pakar mata saja, ni pakar jantung, yang ni pakar hati, yang ni pakar apa, urat. Ya, kalau kita ada 3 penyakit, kena pergi 3 tempat. Saya mula-mula sakit jantung, pergi cek tentang doktor jantung. Siap, buat appointment pula doktor mata. Siap lagi doktor urat. Bayangkan kalau seorang doktor pakar tu, dia bab jantung, dia power, bab mata pun dia ni bab. Orang pergi kat dia terus ya. Orang pergi kat dia. Buat apa? Senang, tak gaduh, pergi beratok 2-3 kali. Pergi minta pandangan dia dalam 3 bab 4 penyakit yang kita hadapi. Contoh. Dan dia ada, bukan tak ada. Tapi tidaklah dia seperti Allah. Kemampuan dia terhad. Cuma kalau dia boleh himpun kemahiran yang lebih daripada satu, dia sudah dianggap hebat. Bagaimana Allah yang semua berada di tangan dia, biyadihil amru kulluh, di tangannya semua urusan, semua perkara dia boleh selesaikan. Masya Allah. Tuhan jenis apa lagi yang manusia nak untuk memberi kepadanya segala hajatnya. Yang ketiga, hasil tauhid yang sangat baik ini ialah tauhid ini akan memenuhkan jiwa orang yang beriman dengan keamanan dan ketenangan. Maka orang yang bertauhid dalam bahaya yang besar pun dia masih tenang. Tengok para sahabat Nabi, bila sampai di medan perang Mu'tah, kelihatan di depan mereka punya ramai musuh. Mereka buat 3,000
musuh 200,000. Ada tak yang kalih kuda dia cunggit balik? Tak ada. Ada tak yang rasa takut untuk marah? Tidak ada. Cuma ya, sebagai manusia ialah kebimbangan dengan bilangan yang besar tu ada, tapi dia nak berasa takut sampai tak mau perang tu tak ada. Perang sampai terbenam matahari, esok perang lagi, sampai terbenam matahari, perang lagi. Syahid yang ramai, termasuk 3 panglima perang mereka. Akhirnya Sayyidina Khalid Al-Walid mengambil jalan untuk bukan lari pada perang, tapi strategi bagaimana untuk menghentikan Rom daripada terus berperang. 200,000. Sebab apa? Tak goncang, tak goyang. Hati mereka telah penuh dengan rasa aman dan tenang, kerana mereka benar-benar beriman kepada Allah. Kalau aku hidup, aku akan hidup dengan mulia. Kalau aku mati pun mati mulia, syahid. Apa yang aku bimbang? Karena mereka yakin dengan tauhid mereka yang hebat itu. Subhanallah. Itu Allah tanya kita, fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Kumpulan manakah, yakni yang beriman atau dan yang tidak beriman, yang lebih berhak mendapat keamanan jika kamu tahu? Gagak yang mana? Yang sembah satu ke yang sembah banyak-banyak? Siapa mereka itu? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Iaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman. Iman sungguh, bukan percaya tak apa percaya, percaya tak apa percaya. Mereka itulah orang-orang yang berhak mendapat keamanan, dan mereka lah orang-orang yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, tuan dan puan dirahmati Allah, hasil tauhid yang hebat itu, dia menjadi sumber kekuatan jiwa kita. Manusia dia kena lebih kuat jiwa berbanding anggota. Jiwa ni dalaman, dalam lagi kuat pada luar. Luar ni satu masa kita akan lemah. Dengan meningkatnya umur, dengan adanya penyakit, kita akan lemah luaran. Walau dulu kata Allah, dulu dia punya aktif sukan, dulu punya tiap-tiap hari berpeluh, ya. Satu masa hang aktif tak mana pun, kuat tak mana pun. Hari ni waktu dia hebat, gelar lah manusia paling kuat pun, satu hari fizikal dia akan lemah. Tapi yang tak boleh lemah adalah dalaman. Dalaman tak boleh lemah. Masya Allah. Ingat kami waktu mengaji dulu saat di Syria, pengasas tempat pengajian kami tu Syekh Ahmad Kiftaru, Mufti Syria dahulu. Umur 90-an lah. Bahkan dia tak mampu berjalan dah, kaki dia dah lembek. Tapi dia masih hadir untuk menyampaikan kuliah dia hari Jumaat 2 hingga 3 jam kali duduk kuliah tafsir. Kita yang duduk dengar pun tak boleh tahan. Dia yang kaki lembek ni, orang kena papah kiri kanan, dia berjalan belah letak kaki sikit je, main duduk di tempat mengajar. Dia boleh mengajar sampai 2 jam sebelum solat asar. Ni yang kata iman adalah sumber kekuatan jiwa. Kalau tak ada iman, anggota kuatlah macam mana pun, dia boleh angkat besi punya berat, tapi tak boleh angkat tangan untuk takbir. Dia boleh ronda pi rata, bukit mana dia tak panjat, sungai mana dia tak berenang, hutan mana dia tak masuk.
tapi masjid tak boleh sampai. Bukan kerana kuat fizikal, tapi kuat dalam hati. Ada orang dinasihatkan, "Cik duduk rumah lah, tak payah keluar sangat lah nah." Tapi kerana hati dia mu'allaqun bil masajid, terikat dengan masjid, dia nak pergi juga. Jiwa dia kuat dengan tu. Penat letih dia nak baca Quran, jiwa dia kuat dengan yang tu. Maka fizikal kita semua akan sirna, semua akan lemah. Kalau kita sempurna tauhid kita, cara i'tiqad kita, insya-Allah ini memberi kekuatan. Kata Allah, "Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu." Jika Allah menimpakan ke atas kamu kemudaratan, maka tidak ada yang boleh mengangkat dan menghapuskannya kecuali Dia. Nih, Allah nak bagi dalaman Nabi dan orang yang beriman kuat walau diuji. Wa yuridka bi khairin fala radda li fi'li. Kalau Allah berkehendakkan kebaikan untuk kamu, maka tak ada siapa boleh tolak apa yang Allah nak bagi. Fala radda li fadli yusibu bihi man yasha. Allah akan berikan kepada siapa saja yang Allah berkehendak min ibadih, di kalangan hambanya. Wa huwal ghafurur rahim. Dialah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yang terakhir, yang kelima, hasil tauhid, ia merupakan asas kepada persaudaraan manusia, al-ukhuwatul insaniyah. Bila semua yakin Tuhan satu, maka untuk apa membeza-bezakan manusia? Bila yakin Allah itulah yang menentukan tahap hidup kita. Mungkin zahir kita lagi tinggi sikit pada orang, tapi bila yakin balik Allah yang tentukan ni, bukan usaha kamu sangat, maka kita tak akan merasa hebat sangat dengan kelebihan kita. Semua sama. Ukhuwah insaniyah, persaudaraan manusia. Al-musawatul basyariyah, persamaan manusia. Ini tak akan mampu terhasil kecuali dengan i'tiqad yang sempurna, tauhid yang memenuhi syarat. Kenapa dunia hari ini begini? Ada golongan yang fakir yang amat, rumah mereka kotak, bumbung mereka hanya plastik yang dikutip. Ya, yang kaya trilion dia miliki. Ya, siapa usaha dia dapat. Tapi dunia telah meletakkan undang-undang begitu. Siapa ada duit je, dialah paling mulia. Dialah nak langgar apa pun tak apa. Dialah tak peduli kat orang, tak apa. Kamu jangan tak ada duit je. Nak kalau ada duit, sakit apa pun tak apa. Tak ada duit, jangan sakitlah, payahlah. Bitang ni orang tak terima, bitang ni orang tak terima. Lalah makanlah ubat lebih kurang. Kenapa begitu? Aqidah tidak ada, atau tak sempurna cara beraqidah seperti yang dituntut. Jadi semoga tauhid yang kita i'tiqadkan dalam hati kita, insya-Allah menghasilkan 5 perkara yang besar tadi, menjadikan kita akhirnya orang-orang yang dibalas segala ketaatan kita, tunduk patuh kita, kebaikan kita oleh Allah dengan suatu yang setimpal, iaitulah syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.